Dalil yang berkenaan dengan zuhud ialah daripada Abu Abbas As-Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku." Kemudian baginda bersabda, "Ijhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Ayat di atas bermaksud, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Zuhud dari segi bahasa ialah berpaling daripada sesuatu atau tidak menghendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya. Dari segi syarak pula, zuhud ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halal. Okey, seterusnya ialah huraian makna zuhud. Okey, yang pertama ialah benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Okey, yang kedua, meninggalkan segala kesenangan dunia dan memilih kesenangan akhirat. Yang ketiga ialah hati yang tidak terpikat dengan sesuatu yang dikosongkan oleh tangannya. Okey, yang bermaksud orang yang zuhud tidak akan mengejar sesuatu kesenangan dunia yang belum dimiliki olehnya. Okey, dan yang terakhir ialah menghindarkan duka atas yang tiada dan menghilangkan gembira dengan yang ada. Maksud mereka bersyukur dengan segala apa yang mereka telah ada. Tahap-tahap zuhud. Yang pertama, seseorang berzuhud sedangkan jiwanya cenderung pada dunia, tapi dia berusaha memeranginya. Ini adalah muttazahid, iaitu orang yang meninggalkan kesenangan dunia untuk beribadah. Ia bukan ahli zuhud, akan tetapi permulaan zuhud adalah berusaha meninggalkan kesenangan dunia untuk beribadah. Yang kedua, seseorang lari dari kesenangan dunia dan tidak cenderung padanya, sebab dia mengetahui bahawa mengumpulkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka, dia bertolak ansur dengan meninggalkannya, ibarat seseorang menyerahkan dirham untuk membeli mutiara sedangkan dia menyayangi dirham tersebut. Inilah orang zuhud. Yang ketiga, jiwa seseorang tidak cenderung pada dunia dan tidak lari darinya. Bahkan, ada dan tidak adanya dunia baginya adalah sama. Harta baginya adalah air, sedangkan kekayaan Allah seperti laut. Hatinya tidak menoleh padanya dengan kecintaan maupun pelarian. Ini adalah yang lebih sempurna. Seseorang yang membenci sesuatu disibukkan dengannya, sebagaimana orang yang mencintainya. Faktor-faktor yang mendorong sifat zuhud dan tahap-tahapnya. Faktor yang pertama ialah zuhud yang didorongkan dengan sifat ketakutan terhadap api neraka. Ini adalah zuhud orang-orang yang takut. Faktor yang kedua ialah zuhud yang didorongkan oleh sifat kecintaan terhadap nikmat di akhirat. Ini adalah zuhud orang yang berharap. Pelaku zuhud ini mengutamakan beribadah kerana harapan berbanding beribadah kerana ketakutan terhadap neraka. Ini adalah zuhud yang lebih tinggi daripada zuhud sebelumnya. Faktor yang ketiga, zuhud yang didorongkan oleh sifat untuk tidak menoleh selain daripada Allah, merendahkan sesuatu selain daripada Allah, dan untuk menyucikan jiwa. Ini adalah zuhud yang paling arif dan yang paling tinggi. Zuhud ini dikira sejati kerana pelaku zuhud ini meninggalkan segala yang ada di dunia demi meraih apa yang ada di akhirat, iaitu kenikmatan akhirat.
Zuhud terhadap keduniaan. Zuhud terhadap kepada keduniaan terbahagi kepada 3. Yang pertama, percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada apa yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia lebih daripada kegemaran mendapat kesukaan pada ketika tiada kesukaan. Yang ketiga, perasaan dan sikap seseorang itu akan sama sahaja ketika dipuji ataupun dikeji kerana kebenaran dan dipilih olehnya. Orang yang memiliki kemegahan dunia akan mengharapkan pujian daripada orang lain berbanding kejian yang diberi kepadanya. Kesimpulannya, yang sempurna adalah zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah di dunia dan di akhirat. Seterusnya, pahala seorang yang fakir amatlah besar jika dia menerima dan sabar akan kefakirannya, kerana sabar terhadap kefakiran adalah permulaan untuk zuhud.